Salam sejahtera dan selamat datang. Kursus kita pada hari yang indah ini ialah pengantar bahasa Melayu komunikasi yang bertajuk komunikasi tulisan. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama ialah Nerissa Gusinim, yang kedua ialah Elisa Fong, ketiga Kaitara Atica, dan keempat Muhammad Razli Shah. Baiklah, mari kita mulakan dan selamat menonton kawan-kawan. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan komunikasi tulisan. Antara kandungan yang akan dibincangkan adalah pengenalan, jenis-jenis komunikasi, serta rumusan. Pertama sekali, mari kita berkenalan dengan komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah salah satu cara manusia berkomunikasi secara formal. Komunikasi bertulis melibatkan pemindahan atau pertukaran maklumat daripada pengirim kepada penerima melalui message bertulis. Seterusnya, komunikasi tulisan juga melibatkan penggunaan bahasa yang sempurna, struktur teks, format, dan dalam teks tertentu ada melibatkan sistem panggilan hormat yang berkaitan. Dokumen komunikasi bertulis juga boleh disimpan sebagai sumber rujukan rasmi untuk tujuan rekod, semakan, penilaian, atau audit. Komunikasi tulisan mempunyai beberapa ciri, yaitu ditulis secara sistematik melalui susunan huruf menggunakan kemahiran bacaan untuk memahami message, mempunyai kandungan yang menunjukkan maksud tersirat. Tulisan berkualiti ini terhasil berdasarkan prinsip-prinsip penulisan yang diamalkan oleh penulis berpengetahuan dan mahir. Tulisan adalah tepat, jelas, padat, komprehensif, dan bersopan, dan juga menggunakan prinsip 4C. Akhir sekali, menggunakan laras bahasa yang berbeza mengikut konteks yang berbeza. Kemahiran atau kualiti dalam komunikasi bertulis merangkumi pembinaan ayat yang betul, penggunaan tanda baca yang sesuai, pengetahuan tentang peraturan asas tata bahasa, penggunaan nada yang sesuai, dan penggunaan alat atau perisian penyuntingan tertentu. Antara kepentingan komunikasi tulisan ialah mencipta rekod kekal, mengurangkan salah faham, dan tepat. Selain itu, mewujudkan hubungan profesional sesuai untuk komunikasi jarak jauh dan sangat mudah untuk diedarkan. Seterusnya ialah memo. Memo ialah surat ringkas yang digunakan dalam komunikasi bertulis. Ia digunakan dalam organisasi antara pihak pengurusan dengan staf atau pekerja. Ia juga menggantikan surat dalam urusan kerja. Contohnya, daripada menulis surat rasmi panjang, memo digunakan untuk memaklumkan tentang info mesyuarat. Seterusnya ialah jenis-jenis surat yang biasa digunakan dalam urusan komunikasi tulisan ialah surat tidak rasmi. Surat tidak rasmi merupakan alat komunikasi bertulis yang ditulis oleh individu kepada individu. Penulisan surat adalah bebas, tidak terikat dengan peraturan-peraturan tertentu. Ia juga menulis mengikut cita rasa penulis. Yang kedua ialah surat rasmi. Surat rasmi merupakan alat komunikasi bertulis yang disediakan oleh jabatan-jabatan kerajaan, badan berkanun, swasta atau individu. Ia berhubung secara rasmi antara satu sama lain. Surat rasmi juga menggunakan asas bahasa Melayu standard yang sama dan seragam. Akhir sekali ialah memo. Memo ialah alat komunikasi bertulis dalam jabatan untuk berhubung secara rasmi. Ia ditulis secara ringkas, padat dan mengandungi maklumat penting. Biasanya ditulis di atas kertas catatan atau kertas memo berformat. Ia bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada ahli organisasi sahaja. Baiklah, seterusnya ialah surat rasmi. Surat rasmi ialah jenis surat yang dihasilkan dan digunakan sebagai alat komunikasi bertulis dalam jabatan dan antara jabatan apabila berkomunikasi atas urusan rasmi. Format penulisan surat rasmi perlu mengandungi perkara-perkara seperti berikut, yaitu nama pengirim dan penerima, rujukan fail pengirim dan tarikh, tajuk surat, isi surat yang mengandungi satu perkara utama, penutup dan harapan, nama dan jawatan pengirim, dan akhir sekali ialah jarak perenggan dan jarak baris yang kemas. Aspek teknikal yang perlu diberikan perhatian khusus ialah rujukan dan tarikh pada bahagian kanan atau kiri surat. Seterusnya ialah tarikh lengkap, alamat dan postcard yang jelas, nombor rujukan jika perlu, untuk perhatian yaitu UP. Seterusnya ialah melalui mengikut keperluan, salinan kepada jika ada, dan akhir sekali ialah penulisan perlu mematuhi peraturan-peraturan yang tertentu. Tujuan untuk menulis surat rasmi ialah untuk menyampaikan
maklumat atau berita, mengarah tindakan atau pelaksanaan sesuatu tugas, menyampaikan atau mengemukakan idea baru, pandangan, pendapat, penjelasan, cadangan atau laporan. Seterusnya, kita beralih kepada minit mesyuarat. Baiklah, pertama, definisi. Minit mesyuarat merupakan laporan tentang perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat. Seterusnya, minit mesyuarat juga disediakan oleh setiausaha mesyuarat. Seterusnya, kita beralih kepada minit mesyuarat. Minit mesyuarat terdapat 6 perkara, yaitu yang pertama, ucapan alu-aluan pengurusi majlis. Yang kedua, pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat yang terdahulu. Ketiga, perkara-perkara berbangkit. Kemudian hal-hal lain. Kemudian ucapan penutup dan akhir sekali tanda tangan daripada pencatat dan juga penyemak. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri minit mesyuarat yang baik. Yang pertama, ringkas, padat dan tepat. Dan yang kedua, laras bahasa yang formal serta ungkapan bahasa resmi. Seterusnya, laporan. Definisi laporan ialah melaporkan sesuatu secara mudah dan tuntas tentang peristiwa yang didengar atau dilihat. Kemudian, format laporan. Di dalam laporan haruslah terdapat tajuk laporan, isi laporan, pengakuan pelopor, nama pelopor dan jawatan pelopor. Laporan juga terbahagi kepada dua. Yang pertama, berbentuk borang. Yang kedua, berbentuk terbuka. Untuk jenis laporan pula, laporan terbahagi kepada 4. Yang pertama, minit mesyuarat, berita, pemeriksaan dan juga kajian. Ada 3 tujuan pembuatan laporan. Yang pertama, untuk menyampaikan maklumat. Kedua, membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, memberikan idea. Di dalam paparan tersebut juga terdapat contoh laporan. Seterusnya, kita akan beralih kepada berita. Berita ialah penulisan yang dihasilkan bagi tujuan memberikan maklumat dan pengetahuan tentang peristiwa semasa kepada para pembaca. Antara kepentingan berita termasuklah menghebatkan fakta yang jelas dan maklumat yang tepat bagi sesuatu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Seterusnya, manusia akan menjadi lebih peka dan memberikan perhatian kepada peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. Pada zaman yang serba moden ini, terdapat pelbagai media yang telah menjadi platform untuk menyampaikan berita. Antaranya, media sosial, sebagai contoh aplikasi TikTok. Seterusnya, siaran langsung, surat kabar, majalah, televisyen, dan akhir sekali radio. Seterusnya, berita juga mempunyai struktur penulisan yang tersendiri. Penulisan berita haruslah mengandungi headline, yaitu judul untuk memudahkan pembaca mengetahui peristiwa yang disampaikan. Seterusnya, deadline, yang terdiri daripada nama media masa, tempat kejadian, peristiwa, dan masa peristiwa berlaku. Selain itu, berita juga harus mempunyai lead, yaitu inti berita yang ditulis secara ringkas pada paragraf pertama. Akhir sekali, body, yaitu bahagian isi dalam berita. Terdapat 5 jenis penulisan berita. Yang pertama, straight news, yaitu berita langsung dan ditulis secara ringkas. Kedua, depth news, yaitu berita yang mendalam dan dikembangkan secara terperinci. Yang ketiga, investigation news, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan daripada pelbagai sumber. Seterusnya, interpretative news, yaitu berita yang dikembangkan melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dan yang terakhir, opinion news, yaitu berita tentang pendapat seseorang. Seterusnya, kertas cadangan projek. Kertas cadangan projek ialah satu penulisan yang mengandungi cadangan sesuatu program, projek, atau aktiviti untuk memohon peruntukan kewangan bagi pelaksanaannya, atau memohon kelulusan untuk melaksanakan menggunakan peruntukan yang sedia ada. Antara tujuan kertas cadangan projek ialah untuk memohon peruntukan belanja mengurus daripada pihak-pihak tertentu. Seterusnya, bagi mendapatkan kelulusan bagi pemindahan peruntukan akibat daripada perubahan projek atau aktiviti yang perlu dilaksanakan. Selain itu, bagi mendapatkan kelulusan pelaksanaan projek
atau aktiviti yang tidak disediakan peruntukan tetapi dibiayai dan dilaksanakan dengan kerjasama pihak lain. Akhir sekali, menyediakan rekod atau mendokumenkan maklumat. Menurut Ismail Dahaman, pada tahun 2022, kertas cadangan merupakan bahan wacana yang dapat memperlihatkan penggunaan bahasa Melayu aras tinggi yang berkualiti. Seterusnya, kertas cadangan proyek ini dihasilkan mengikut kesesuaian program yang tidak menetapkan jumlah halaman atau panjang penulisan. Bagi mendapatkan kelulusan, kertas cadangan proyek harus mengandungi maklumat lengkap yang meyakinkan, yaitu latar belakang proyek, objektif proyek, justifikasi pelaksanaan proyek, anggaran kos proyek, implikasi proyek, faedah yang dijangkakan, perancangan dan pengurusan proyek, dan akhir sekali, maklumat tambahan lain mengikut keperluan. Jenis komunikasi tulisan yang kelima ialah teks ucapan, di mana teks ucapan merupakan dokumen rasmi untuk tujuan rasmi, gaya corak penyampaian, maksud adalah mudah dan tepat untuk dibaca, turut menggunakan ayat rasmi dan mudah difahami dengan informasi yang sesuai untuk mencapai objektif dan sesuai untuk sebaran media, turut menekankan penggunaan ayat yang telus, jelas dan tidak membangkitkan isu sensitif. Teks ucapan yang berkualiti mempunyai struktur teks yang menarik, ketepatan bahasa mengikut konteks majelis, dan sisipan kata-kata penyeri yang menarik. Berikut merupakan panduan ringkas bagi menulis teks ucapan yang baik. Jenis komunikasi tulisan yang terakhir ialah skrip pengacaraan, yang penting dalam pengelolaan sesebuah majelis. Berikut merupakan ciri-ciri seorang pengacara yang berkebolehan. Seterusnya, kita beralih kepada elemen penting dalam komunikasi bertulis. Terdapat 4 elemen penting yang menjadi asas bagi semua komunikasi bertulis yang baik. Yang pertama ialah hubungan. Membina hubungan antara penulis dan pembaca merupakan salah satu asas dalam membina kemahiran komunikasi bertulis yang berkesan. Untuk berkomunikasi dengan orang ramai secara berkesan, penulisan mestilah sesuai dengan pembaca. Baiklah, seterusnya ialah kejelasan dan ringkas. Ia bermaksud pemilihan kata dan struktur ayat yang tepat, penuturan dan tulisan tata bahasa yang betul. Seterusnya ialah punca. Punca dan rasional penggunaan cara komunikasi bertulis perlu dijelaskan lebih awal kepada penerima. Penulis pula perlu menyatakan dengan jelas sekiranya perlukan halayak mengambil tindakan atau memberi maklum balas dalam tempoh tertentu. Seterusnya ialah penulis perlu benar-benar faham sebab utama memilih menggunakan komunikasi bertulis. Akhir sekali ialah ketepatan, iaitu penulis perlulah menggunakan nada bahasa, tata bahasa dan format yang betul agar pembaca dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. Seterusnya, kita bergerak kepada kelebihan dan kelemahan komunikasi bertulis. Bagi kelebihan yang pertama, terdapat bukti dan rekod yang kekal. Manakala untuk kelemahan komunikasi bertulis, lambat dari segi maklum balas. Kelebihan yang kedua, lebih jelas dan tepat. Untuk kelemahan, kekangan bahasa dan juga penulisan. Dan kelebihan yang ketiga, sesuai untuk maklumat kompleks. Dan kelemahannya, kurang elemen emosi di dalam komunikasi bertulis. Yang keempat, komunikasi bertulis boleh disebar luas. Dan kelemahannya, memerlukan kemahiran menulis. Yang terakhir, kelebihan yang terakhir adalah masa untuk berfikir, dan kelemahannya ialah kos dan masa. Kesimpulannya, kemahiran berkomunikasi secara bertulis dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi yang berkesan. Kemahiran komunikasi tulisan penting dalam keberkesanan komunikasi di tempat kerja. Bukan itu sahaja, komunikasi tulisan mengajar kita mengenai jenis-jenis komunikasi tulisan yang berguna seperti penulisan email, mengambil minut mesyuarat, menghasilkan laporan dan tugas-tugas lain berkaitan sebarang maklumat. Akhir sekali, komunikasi tulisan penting dalam konteks profesional dan rasmi.
dengan setiap jenis dokumen seperti laporan yang memerlukan struktur yang sistematik dan kandungan yang terperinci.